Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan antara Sabah versus Perak, yang mana Sabah menang 1-0 hasil jaringan last minute, bukan last minute lah, hasil jaringan yang lambat juga daripada Pak Tesu. So boleh dikatakan Sabah berjaya membawa pulang 3 mata dan terus memberi tekanan kepada pasukan Kedah, yang mana perebutan di tempat ketiga akan menjadi hot topic lah pada last game Liga Super, sebab dia ada perbezaan daripada segi prize pool, yang mana nombor 3 akan bawa pulang lebih kurang 1.5 juta, nombor 2 lebih kurang 1.2 juta, nombor 3 bawa 1.5 juta, nombor 4 1.2 juta. So dekat situ yang akan jadi orang kata apa, hot topic untuk nombor 3 dan nombor 4, sebab perlawanan terakhir Sabah akan bertemu dengan Kedah. Okey, pada perlawanan semalam kalau kita lihat, Sabah sebenarnya bagus dalam fasa menyerang. Mereka juga menggunakan bahagian back three mereka, Gabriel Perez, Dominic Tan, untuk bermain dengan sangat tinggi dan juga join the attack. Cumanya Sabah boleh dikatakan kehilangan dan juga amat terasa dengan ketiadaan dari Darren Lock, terutamanya di kawasan zon 14 dan juga daripada segi pressing rate, sebab Darren Lock adalah seorang pemain yang sangat rajin. Dan kalau kita lihat untuk game ni, Irfan Fazail yang diletakkan di bahagian tengah, yang boleh dikatakan more tu untuk cover up tempat Darren Lock, tetapi tidaklah terlalu efisien. Jadi benda tu kita boleh nampak lah. Jadi tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk pasukan Sabah, apa perkara yang boleh saya komen dan juga apa yang boleh saya katakan tentang pasukan Sabah? Yang pertama, saya suka sebenarnya bila pasukan Sabah bermain dengan sangat efisien, iaitu bagaimana mereka menggunakan Gabriel Perez untuk join the attack, mereka guna Dominic Tan untuk join the attack, dan mereka meninggalkan Pak Tesu di bahagian bawah. Cumanya bila mana pemain pertahanan bermain dalam sistem back 3, anda guna dua center back yang di kanan dan juga di kiri untuk menyerang, anda akan mudah kena exploit dengan counter attack. Jadi benda tu Sabah perlu elakkan apabila bertemu dengan pasukan-pasukan yang lebih mempunyai attacking yang berbahaya di bahagian hadapan, dengan penyerang-penyerang yang lebih laju. Sekiranya mereka nak push Dominic Tan dan juga Gabriel Perez join the attack, kalau semua attack tinggal Pak Tesu kat belakang saja, memang mudah untuk pasukan Sabah kena counter. So adalah beberapa kali pasukan Sabah kena macam tu, kena counter kan. Nasib baiklah pasukan Perak punya gerakan serangan tidak terlalu bahaya dan juga tidak terlalu untuk mengancam goalkeeper pasukan Sabah, iaitu Khairul Fahmi Cik Mat. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat untuk game ni, bahagian tengah pasukan Sabah adalah Cifuentes, Sifu, fit dengan Scott Wilkin dan juga Irfan Fazail. Tetapi untuk first half, kita boleh katakan Sabah kehilangan dan juga tidak merasakan impact yang dibawa oleh Irfan Fazail yang diletakkan di posisi nombor 10. Sebab apa? Sebab selalunya Irfan Fazail dia akan bergandingan dengan Scott Wilkin ataupun bermain dengan lebih deeper sebagai CMF ataupun DMF yang bermain untuk kestabilan bahagian tengah lah. So dia more to protect dan juga bertindak daripada bahagian bawah berbanding di bahagian tengah ataupun di bahagian zon 14 ataupun nombor 10 lah. Sebab untuk jadi seorang playmaker memerlukan satu corak permainan yang lebih laju dan memerlukan pergerakan yang lebih banyak dan juga memerlukan kreativiti. Tetapi Irfan Fazail tak boleh nak buat benda tu. Jadi bila mana tak boleh nak buat benda tu, kita boleh nampak yang first half Sabah agak struggle in term of control the ball in the midfield area. So kita boleh nampak lah benda tu. Stuart Wilkin dan juga Cifuentes pun tak boleh nak buat banyak sangat, sebab gap antara midfield dengan attacking department agak jauh. So mereka pun tak boleh nak push straight forward. Jadi di second half, Dato' Ong Kim Swee membuat pertukaran yang mana membawa masuk Jeffrey Fidelstew. Jadi bila mana bawa masuk Jeffrey Fidelstew, barulah kita boleh nampak yang bahagian tengah pasukan Sabah yang diketuai oleh Cifuentes dan juga Stuart Wilkin boleh bergerak dengan lebih bebas, dan Jeffrey Fidelstew akan membantu Ramon Machado yang bermain sebagai center forward untuk lebih banyak bertindak berada dalam kotak penalti dan memberi ruang kepada Sadi Ramdhani untuk masuk ke bahagian tengah mengisikan tempat yang ditinggalkan oleh Irfan Fazail tadilah. So barulah kita boleh nampak ada link up play, ada combination play yang bagus, dan ada hantaran-hantaran ke dalam kotak penalti untuk mencari Jafri, untuk mencari Ramon. So barulah nampak the idea bagaimana pasukan Sabah nak penetrate the low block daripada defensive line yang rendah daripada pasukan Perak. So benda tu barulah efisien. Dan yang menjadi turning point untuk pasukan Sabah sebenarnya adalah dengan kemasukan Telmo Castanera. Dan untuk Telmo Castanera ni dia masuk, dia barulah nampak midfield pasukan Sabah dia boleh ada seorang passer ataupun orang
orang yang melakukan pass ke bahagian hadapan, daripada segi penetrator untuk menembusi ataupun nak breaking the lines yang dilakukan oleh pasukan Perak dengan hantaran-hantaran jauh, dan juga dengan penlibatan di dalam kotak penalti untuk memenangi area duel. So bila mana masuk Telmo, kita boleh nampak yang pasukan Sabah dia letak Pak Tesu move to forward ataupun more to attacking gameplay, dan dia kekalkan Gabriel Perez dekat belakang. So Gabriel Perez dah tak join the attack, so Gabriel Perez boleh start dengan hantaran-hantaran jauh daripada bahagian bawah lah. So kita boleh nampak gerakan pada Gabriel Perez mencari Telmo tanduk bola, Pak Tesu adalah dalam kotak penalti, sedangkan itu bukanlah dalam situasi set pieces. And so benda tu memang nampak tactically untuk push Pak Tesu untuk berada dalam kawasan kotak penalti, dan hasilnya berjaya membawa Sabah 3 mata. So benda tu yang bagus. Tetapi untuk game ni juga kita boleh dikatakan bila Sadir Ramdhani tak hidup, maka Sabah pun dia tak boleh nak create chance yang banyak lah. Untuk first half, Sadir dan juga Rizal Ghazali cuba untuk bermain seperti biasa, tetapi disebabkan mid block dan juga low block yang dilakukan oleh pasukan Sabah, dia agak menyukarkan gerakan kedua-dua player ni. Dan di second half, Rizal dibawa keluar, dibawa masuk Rawisin Batul untuk lebih menyeimbangkan bahagian kanan pasukan Sabah sebenarnya. Sebab apa? Sebab Dominic Tan dah mula untuk join the attack dan bermain dengan sangat tinggi, maka untuk stabilkan, Rizal bawa keluar, Rawisin bawa masuk. Cumanya benda ni dia melimitkan attacking pasukan Sabah lah, sebab Sadir dia takkan dapat bantuan yang banyak pada Rawisin, dan Sadir akan more to central. Jadi benda tu kita boleh nampak lah macam mana. Untuk dominating game ni, bagi saya on the 5 minute or 10 minutes he is a good pressing player. Dia jadi dia melakukan tekanan yang bagus dan sebagainya. Cumanya influence dia di dalam game agak kurang lah. Jadi overall game ni Sabah memang menang 1-0. Gameplay cumanya kurang menarik macam selalu lah kan. Tetapi apapun dia pun menang lah 1-0, 3 mata yang paling penting. So untuk pasukan Perak, macam saya cakap, mereka bermain dengan baik. Cumanya di bahagian tengah, mereka punya gerakan, Azalinullah is one of the best key player yang mereka ada untuk breaking the lines, dan juga untuk jadi orkestra di bahagian tengah lah untuk gerakkan bola progression dengan hantaran-hantaran jauh, buat passing ke bahagian hadapan. Farid Istizam di bahagian kanan memang bagus untuk exploit kawasan dominating, and so memang obviously bagus. Cumanya Lucu game ni memang mereka terlalu mengharap kepada Lucu untuk jadi playmaker, tapi Lucu pun tak efisien sangat. So gerakan serangan pasukan Sabah agak terhad. Apabila sampai bola kat striker, dapat kat Sio dan sebagainya, mereka akan hilang balik bola. So benda tu pun agak merugikan lah. Tapi in term of defensif, mereka ok. Shivan Pillai, Jasper Nihom, Afif Ashraf kan. Lepas tu siapa bahagian kanan tu. So benda tu bagus. Tapi overall Sabah masih lagi lack of creativity, dan bagaimana mereka nak utilize mereka punya front three untuk attack bahagian pertahanan pihak lawan lah, untuk mereka score the goal. So benda tu memang agak ketara. Bila attacking wise tak bagus, tapi daripada segi defending wise bagus, mereka akan dihukum lah. Macam gol last minute tu mereka tak boleh nak balas balik, sebab mereka tak ada idea how to penetrate dan how to score the goal. So benda tu Sabah kena fikir lah, sebab Luka Milojevic pun masuk second half, bukan main pada first half. So the crucial point is Sabah need someone yang boleh bentuk serangan yang lebih efisien di bahagian hadapan. And winger okay, 1Z okay, Farid okay, midfield okay, Sunday more to defensive, and Lucu perlukan backup daripada Azali dan juga Sunday more lah. And so mereka perlu create another variation of attacking lah, and berbanding cari Sio so tak bagi impactful. Tapi Syahir Suara bagus, dia punya footwork game ni, bila kena press dia boleh control the ball really good. Lepas tu dia boleh sampai bola pergi depan lagi. I love Syahir Suara lah. Dia punya gameplay improve sesuai lah game untuk modern football. Syahir Suara antara goalkeeper yang perlu kita look forward lah. Jadi itu je lah ulasan saya. Assalamualaikum.